Pada 3 Oktober 1993, 3 helikopter Amerika Syarikat ditembak jatuh oleh tentera Somalia dalam peperangan Mogadishu. 2 daripadanya terhempas di tengah-tengah kubu kuat kawasan musuh di Pasar Bakara, Mogadishu. Maka bermulalah operasi berani mati untuk menyelamatkan 2 helikopter dan 70 tentera elit Amerika Syarikat. Terlibat sama dalam operasi yang dianggap operasi bunuh diri itu adalah Malaysian Battalion Malbat, yang mereka sebenarnya datang dalam misi pengaman oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi tidak semena-mena terlibat dalam operasi maut ni. Dihujani dengan peluru-peluru tanpa henti dari segenap arah, akhirnya pasukan Malaysia berjaya melakukan perkara yang mustahil. Negara yang kecil dan tak dikenali ini berjaya menyempurnakan misi yang tentera-tentera daripada negara kuasa besar dunia pun tak berani nak ambil, sekaligus meletakkan tentera Malaysia sebagai pasukan yang disegani di mata dunia. Tapi bagaimanapun sebelum tu lagi, soalannya adalah apa sebenarnya yang jadi kepada negara yang bernama Somalia ni? Kenapa perang? Kenapa Malaysia sertai pasukan pengaman PBB ni? Apa benda yang nak diamankan? Teruk sangat ke? Nampaknya sekarang ramai juga yang tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya. Malah ada yang tak tahu pun bahawa Somalia itu adalah sebuah negara. Somalia tu bukan nama susu tu ke? Tu Magnolia. Oh, kalau macam tu Somalia ni yang berdarah panas tu kan? Tu mamalia. Jadi dalam video kali ini, jom kita berkenalan sedikit dengan sejarah negara Somalia. Tapi sebelum tu, sebenarnya Somalia ni sendiri adalah dekat di hati saya. Sebab waktu saya belajar dekat UK dulu 4 tahun, rumah yang saya duduk tu adalah berhampiran dengan komuniti Somalia. Kita orang banyak juga buat aktiviti dengan komuniti Somalia kat masjid diorang, dan masjid diorang adalah masjid yang menyelamatkan saya waktu saya sesat pertama kali iaitu saya sampai dekat UK. Dan orang Somalia ni diorang baik. Kita orang buka puasa sama-sama dan dia suka bagi dia punya makanan antara yang paling sedap dalam dunia. Samosa Somalia. Weh, sedap weh. Tapi malangnya negara diorang sendiri sebenarnya bergolak teruk dan sejarah bangsa mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah. Somalia terletak di timur Afrika, berjiran dengan Kenya dan Ethiopia. Cuaca adalah elemen yang sangat-sangat penting di negara tersebut. Dengan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun, kebanyakan penduduk Somalia adalah petani dan penternak kecil-kecilan. Penduduk Somalia ni dia hanya terdiri daripada satu bangsa saja, iaitu bangsa Somali. Tetapi mereka ini berpuak-puak dan mereka berkabilah-kabilah. Agama utama Somalia adalah Sunni Islam dan mereka telah pun memeluk Islam seawal abad ke-11 lagi. Okey, itu sedikit sebanyak latar belakang negara Somalia. Tapi masalah, apa sebenarnya yang berlaku kepada Somalia sampai Somalia jadi Somalia yang kita nampak dalam operasi Bakara tu? Jawapannya, apa lagi? Permulaannya sentiasa bermula dengan penjajahan. Ada jawapan lain ke? Siapa yang jajah? Ada jawapan lain ke? Bila terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Eropah mula masuk ke kawasan tersebut. Pada akhir abad, Somalia berada dalam jajahan 4 kuasa yang berbeza. British, aku kenal nama ni. British. Kalau ada 2 katak tengah bergaduh dalam kolam, kat belakang dia mesti ada British sebagai penyebab. Itali, Perancis dan jirannya sendiri Ethiopia yang mereka bergaduh kawasan Ogaden. Kepada kuasa-kuasa penjajah ni, nilai sebenar Somalia ni taklah sangat pada kekayaan dia, tetapi lebih kepada posisi strateginya. Kebiasaannya apa yang penjajah-penjajah ni diorang suka buat adalah diorang suka lukis garisan macam yang kita selalu buat waktu kat tadika tu. Cuma beza dia bukan diorang buat dalam buku teks tadika, diorang buat di atas
peta negara yang dijajah. Bila penjajah melukis di atas peta Somalia kawasan-kawasan yang nak dibahagikan, berjuta-juta penduduk asal terpisah dan ini menjadi punca konflik sampai sekarang. Somalia kemudian dibahagikan kepada dua daerah. Satu adalah daerah jajahan Itali dan satu lagi adalah daerah jajahan British. Setelah berjuang keras, penduduk Somalia akhirnya berjaya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1960 dan kawasan jajahan British dan kawasan jajahan Itali digabungkan menjadi Republik Somalia. Tapi kemudian Presiden Somalia dibunuh oleh pengawal peribadinya sendiri. Sebab apa? Sebab kerajaan ketika itu dikatakan korup dan mereka berbaik-baik dengan musuh utama mereka. Musuh utama Somalia ni siapa? Siapa lagi kalau bukan jiran diorang, Ethiopia. Pandainya manusia reka garisan-garisan khayalan di atas peta dan kemudian mereka boleh membenci semua yang duduk di luar garisan imajinasi mereka. Pandai. Setelah keadaan menjadi kalut dan porak-peranda setelah kematian Presiden, maka yang ambil alih ketika itu adalah Ketua Tentera Major General Siad Barre. Jadi ahli-ahli politik yang lain ni nak buat apa? Nak lawan dengan Ketua Tentera? Nak cari maut ke apa? Setelahnya, Presiden Siad Barre banyak buat perubahan, banyak buat modernisasi, termasuklah menggantikan tulisan Somalia kepada tulisan Latin. Dan Presiden juga banyak bawa mai undang-undang sekular yang sebelumnya tidak diamalkan dalam budaya Somali. Dan ini mendatangkan penentanganlah daripada golongan-golongan agama dan golongan-golongan ulama. Presiden pun lalu bermusyawarahlah dengan mereka secara berhikmah. Mana dah? Fight! Presiden tangkap dan bunuh golongan-golongan penentang kerajaan ni. Tak kisahlah korang pakai serban ke tak. Korang tentang kerajaan, korang adalah musuh. Pada tahun 1978, berlakulah insiden penting dalam sejarah Somalia. Mereka kalah teruk dalam perang di Ogaden. Malu kekalahan ni, teruk sangat kalahnya. Jadi nak suruh Presiden bertanggungjawab dan letak jawatan, puak-puak Mujarten memberontak dan melancarkan kudeta. Maka Presiden pun faham kehendak rakyat dan berundur secara kehormat. Fight! Mana ada? Presiden tibai balik pemberontak-pemberontak ni dan bunuh diorang. Tapi ada pemberontak daripada puak Mujarten ni yang terselamat. Diorang lari dan diorang buat gerakan baru. Presiden bila dia tahu yang puak-puak Mujarten ni memang henti dengan dia, nak jatuhkan dia, maka apa dia buat adalah dia tibai habis puak-puak Mujarten. Asal nama Mujarten je dia penjarakan dan semua pemimpin-pemimpin kenamaan yang ada posisi dalam kerajaan daripada pihak Mujarten dia pecat. Maka kerajaan yang dulunya disokong oleh rakyat secara umumnya mula jadi sangat berpuak-puak. Hanya puak yang sokong Presiden je dilantik menjadi pegawai kerajaan. Tak payah ada kelayakan, kau master ke kau PhD, peduli apa. Yang penting adalah kau kena sokong Presiden. Maka kerajaan jadi sangat tak cekap, nepotisme berleluasa, begitu juga dengan korupsi. Maka rakyat mula menjadi sangat tak berpuas hati dengan kerajaan. Bermulalah siri-siri menjatuhkan kerajaan yang dimarakkan dengan api kepuakan. Kerajaan lalu membalas semula dengan brutal, termasuklah menggunakan pengeboman udara. Itulah kadang-kadang kita muka sama, cakap bahasa sama, makan makanan sama, identiti sama, tapi sesama kita lah yang kita kadang-kadang paling benci sekali. Pada tahun 1991, rejim Siad Barre akhirnya tumbang. Dan Siad Barre terpaksa melarikan diri daripada Mogadishu. Maka akhirnya tamatlah konflik ini dan Somalia hidup bahagia selama-lamanya. Tak juga. Kumpulan penentang yang tadinya bersatu nak lawan kerajaan, diorang pula bergaduh sesama diorang. Disebabkan tak ada kerajaan yang sah, maka Somalia jatuh kepada anarki. Keadaan jadi makin teruk. Siapa mangsa utama daripada pergelutan kuasa dan peperangan saudara ni?
Malangnya, sudah pasti ia adalah rakyat jelata yang biasa. Dalam 1 tahun, ratusan ribu rakyat Somalia mati akibat peperangan, penyakit dan kebuluran. Ratusan ribu terpaksa lari daripada negara sendiri. Dunia bersimpati dengan nasib mangsa-mangsa kebuluran di negara bergolak Somalia ini dan mereka menghantar banyak bantuan makanan di bawah kelolaan PBB dengan kerjasama US. Tapi makanan ni semua majoriti besarnya tak sampai pun kepada rakyat yang kebuluran. Sebab bila tak ada kerajaan yang sah, yang berkuasa adalah mereka yang memegang senapang. Puak-puak militan ini mereka curi makanan-makanan dan barangan bantuan dan diorang kawal agihan untuk memonopoli kuasa ke atas rakyat untuk memastikan sokongan kepada diorang. Yelah, bila korang dah terdesak sangat, anak bini dah seminggu tak makan, jadi siapa-siapa yang pegang bekalan makanan itulah yang korang akan bagi kesetiaan yang tak berbelah bagi. Banyak juga bekalan makanan dan bantuan kemanusiaan yang ditukar ganti oleh puak-puak militan untuk ditukar dengan senjata-senjata. Di Mogadishu, General Farah Aidid merasakan kalau diorang hilang kuasa dan kawalan ketenteraan, kedudukan mereka di dalam masyarakat hierarki power akan luntur. Jadi Farah Aidid melancarkan serangan langsung kepada PBB dan pasukan keamanan yang kemudian membawa kepada respon balas bersenjata PBB untuk memburu Aidid yang kemudian membawa pula kepada serangan balas oleh penduduk-penduduk Mogadishu yang sekarang benci dengan PBB yang kemudian membawa kepada terhempasnya helikopter US dan kemudian berlakulah misi Bakara. Inilah sedikit sebanyak ringkasan apa yang berlaku dan sudah pasti bahawa sejarah adalah sangat-sangat kompleks dan tidak mungkin dapat dipersembahkan keseluruhannya dalam apa sahaja buku dan kertas yang kita baca. Tapi yang paling penting, sentiasa kita perlu belajar daripada sejarah dan kita korek pengajaran supaya harap-harapnya, walaupun mungkin mustahil, ia tidak akan berulang. Assalamualaikum.